Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وارزقنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من هاد أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Amma ba'd. Yang hormati pengurusi Masjid Jami' Farid Kasih dan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, kerana pada malam ini diberikan kita nikmat iman dan Islam, diberikan kita nikmat kelapangan masa. Seterusnya kita dapat bersama-sama dalam kuliah ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ilmu yang memberikan kita manfaat, dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita masuk bab yang pertama. Bab yang pertama dah beberapa tahun saya kat sini baru masuk bab yang pertama. Jadi selama beberapa tahun ni, setahun 2 tahun ni kita belajar mukadimah je. Baru masuk bab yang pertama. Bab yang pertama ni berapa tahun lagi? Bertahun-tahun lah jawabnya kan. Ni jilid yang pertama ni, kitab ni jilid yang pertama. Bab yang pertama iaitu bab yang beriman kepada Allah Ta'ala. Fasal yang pertama iaitu mengenal dan mengesakan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ilahakum lawahid. Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kamu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil daripada surah As-Saffat ayat yang keempat ini menjelaskan kepada kita bahawa demi sesungguhnya bahawa Tuhan kamu hanya satu. Tuan-tuan dah faham tadi?
Dalam Al-Quran Allah dah menjelaskan kepada kita bahawa Tuhan itu hanya satu. Siapa yang bilang Tuhan itu lebih daripada satu, maka termasuk dalam syirik kepada Allah. Dipanggil sebagai syirik yang jali, syirik yang besar, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain selain daripada Allah, termasuk dalam perkara syirik jali, syirik yang besar. Dan syirik besar ini akibatnya adalah rosaknya akidah dan terkeluarnya daripada agama Islam. Ini syirik jali. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Shad ayat yang ke-65 yang bermaksud, dan tidak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah yang Maha Esa, lagi yang mengatasi kekuasaannya. Yang bersifat ketuhanan ialah yang terhimpun padanya dua sifat yang menjadi sebagai ibu bagi segala sifat kesempurnaan Tuhan, iaitu yang pertama, terkayanya daripada segala yang lain, tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah Allah ini maha kaya. Seluruh alam ini, seluruh makhluk, semuanya milik Allah. Bila-bila masa Allah nak ambil balik semula, Allah boleh ambil. Allah tak perlu minta izin pada sesiapa. Barang kepunyaan Allah, makhluk kepunyaan Allah, apa yang diciptakan oleh Allah, jika Allah nak ambil balik, Allah boleh ambil bila-bila masa yang Allah suka. Orang yang kita sayang, Allah boleh ambil bila-bila masa. Dan diri kita sendiri pun Allah boleh ambil bila-bila masa. Dan kita ni hanya pinjaman daripada Allah. Allah yang ciptakan kita. Kemudian sifat ketuhanan ini juga adalah ianya tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita yang berhajat kepada Allah. Tetapi Allah tidak berhajat kepada makhluk. Allah ciptakan malaikat. Ini kita kena betulkan pendapat dan juga pandangan kita ini. Allah menciptakan malaikat itu bukanlah untuk membantu Allah. Sebagai contoh, malaikat Jibril, Allah ciptakan malaikat Jibril alaihissalam. Allah ciptakan malaikat Jibril, bukanlah Allah minta bantuan pada malaikat Jibril. Wahai Jibril, tolonglah aku sampaikan wahyu pada Muhammad. Allah tak tolong dah. Allah tak tolong. Malaikat Mikail memberi rezeki. Adakah Allah minta tolong dengan malaikat Mikail? Wahai malaikat, tolonglah sampaikan rezeki ini pada hamba-Hambaku. Allah tak tolong pada malaikat. Tetapi Allah ciptakan malaikat itu sebagai kepatuhan dan juga menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Allah ciptakan makhluk dari pelbagai kejadian. Malaikat diciptakan daripada nur, cahaya. Manusia diciptakan daripada tanah. Kan? Allah tak berhajat kepada makhluk. Itu kita kena betul. Dan yang keduanya, menjadi tumpuan bagi sekalian makhluk, iaitu sentiasa dituju dan dihajati oleh tiap-tiap yang lain untuk memohon, sama ada dengan tutur kata atau dengan keadaan semula jadi ataupun dengan persediaan yang azali akan segala keperluan dan kesempurnaan masing-masing.
Jadi apa sahaja keperluan hidup kita dekat dunia ini, kita mohon kepada Allah melalui doa. Doa ini senjata yang paling ampuh bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang Islam, doa ini adalah senjata utama kita. Doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini saudara-saudara kita di Palestin, selepas habis daripada genjatan senjata tu, sekarang ni dia diserang habis-habisan. Diserang habis-habisan, dan ramai dah yang dah syahid semula. Beberapa harian itu kita tak dengar pun ada syahid sebab ditangguhkan kan. Sekarang dah balik dah semula. Kanak-kanak kecil, orang-orang tua, perempuan-perempuan, semua sekali habis. Jadi kita dituntut supaya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan saudara-saudara kita di Palestin. Itu saudara-saudara kita. Kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka juga mengucapkan kalimah tauhid yang sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok video, kebanyakan video-video yang ditunjukkan kepada kita, ucapan itu yang mereka keluarkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai penolong kami. Keimanan mereka ini kuat, tuan-tuan. Kalau kita berada di tempat mereka, bayangkan apa jadi. Adakah kita boleh redha? Adakah kita boleh terima? Ataupun kita melarikan diri? Lari pergi Thailand sebelah, kahwin pula kat Thailand. Kita belum tentu, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka ini walaupun kawasan mereka, rumah mereka semua habis, tapi mereka tetap dengan pendirian takkan sesekali meninggalkan bumi Palestin. Jadi tugas kita sebagai saudara seagama, kalau nak suruh kita pergi Palestin tu berperang, cabut lagi. Nak sembahyang hajat untuk saudara kita kat Palestin pun orang cabut lagi. Orang balik. Tak, bukan kat sini lah, tempat lain. Agak-agak sama, tak kat sini. Tempat lain, tuan-tuan dan puan-puan, bila imam sebelum sembahyang, lepas sembahyang nanti kita nak buat sembahyang hajat, doakan saudara-saudara kita di Palestin, insya-Allah minta jemaah sama-sama. Imam bagi salam, hilang dah belakang, tinggal berdoa dia. Nak sembahyang hajat, doakan saudara seagama kita di Palestin pun tak sanggup, apatah lagi nak suruh pergi Palestin tu, nak suruh pergi pula terkencing dalam sekolah. Tuan-tuan, kita bayangkan. Jadi pertolongan dan juga bantuan daripada kita, apa yang kita boleh bantu adalah dengan cara kita berdoa kepada Allah. Allahumma ansur ikhwanana, ya Allah bantulah saudara-saudara kami fi kulli makan, di setiap tempat, khususan terutamanya fi biladi Palestin. Warfa' anna al-umul qahda wal wala wal harba wal i'tida. Kita doa pada Allah SWT supaya Allah membantu saudara-saudara kita di Palestin. Itu jihad kita. Kita boleh bantu mereka dengan cara berdoa. Tuan-tuan dan puan-puan, kehebatan doa ni dalam ramai-ramai jemaah di Bait Kasih ni, kalau semua berdoa, agak-agak ada tak doa tu sampai kepada Allah? InsyaAllah dalam ramai-ramai jemaah Bait Kasih ni, mungkin ada doa salah seorang daripada tuan-tuan dan puan-puan yang sampai kepada Allah. Yang lain tak sampai, kenapa? Kenapa doa kita ni, antara ramai doa ni,
Ada seorang je doanya yang sampai ke Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Ramai amin ya Allah. Tapi yang Allah terima satu ni, mungkin. Yang lain Allah tak terima. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Balik semula kepada diri kita, amalan kita. Okay? Kalau tak pun penduduk di balik kasih ni bukan doa tuan-tuan dan puan-puan yang Allah terima, mungkin di masjid yang lain, mungkin di tempat yang lain. Sebab itu Jabatan Agama Islam menggalakkan kita supaya buat sembahyang hajat dan juga bacaan kunut nazilah di masjid dan surau di negeri Johor. Kalaulah satu negeri Johor ni berdoa, takkanlah semua Allah tolak. Mesti ada yang Allah terima. Doa hamba-hambanya yang beriman, yang ikhlas, yang bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau doa pun kita tak nak, macam mana? Manusia ni bila dia ada keperluan, baru dia berdoa. Kalau kena pada batang hidung dia, kalau kena pada diri dia, barulah dia doa. Kalau tak kena, asaplah kau. Kan? Baik. Jadi sifat ketuhanan ini adalah menjadi tumpuan bagi sekalian makhluk. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah tempat untuk kita meminta segala keperluan kita, segala hajat kita. Jangan dia minta kat kubur. Nak kaya, minta kat kubur. Minta pada orang mati. Minta apa tuan-tuan? Minta nombor ekor. Kan tiba-tiba dapat nombor ekor. Kalau mayat tu keluar suara kan cabut lagi. Minta nombor ekor. Pada orang yang dah mati, mudah-mudahan nombor tu kena. Abung pun tak ada. Tak kena langsung pun. Nak kaya minta pada kubur. Pada nombor ekor. Tak betul lah tuan-tuan. Nak kaya minta pada Allah. Yang bagi kaya tu siapa? Allah. Yang beri kita kesenangan dalam hidup ni siapa? Allah. Yang punya segala kekayaan siapa? Allah. Minta pada Allah. Buat apa minta pada makhluk yang sama macam kita? Itu dia. Baik. Kemudian ada lagi ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Muhammad ayat yang ke-19, yang bermaksud, maka hendaklah engkau berusaha mendapat ilmu yang meyakinkanmu bahawa tidak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Dan juga yang keempat daripada surah Yunus, kerana sesungguhnya sangkaan zon tak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran, iaitu iktibar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini kita nak cerita tentang ada satu tentang, iaitu berkenaan dengan ilmu, zon, waham dan juga syak. Ini kalau saya ceritakan takut pening lah. Baik, kita tengok hadis daripada Nabi SAW. Hadis yang pertama dalam bab beriman kepada Allah. An Abi Ma'bad an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Kerana dalam matan hadis itu, dalam sanad hadis itu, ada dua orang sahabat Nabi, iaitu yang pertama Abu Ma'bad, yang kedua Ibnu Abbas. Maka kita gunakan dhamir huma, dia akan jadi radhiyallahu anhuma, sebab dua orang. Kalau tiga orang, dia akan jadi radhiyallahu anhum. Itu kita
kena belajarlah, serba sedikit. Baik, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'asahu ila al-Yaman. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini juga adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Mu'adz bin Jabal ini bukan sebarang orang, tuan-tuan. Mu'adz bin Jabal ini sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis, sesungguhnya di kalangan umatku yang paling pandai membezakan halal dan haram ialah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat yang handal dalam membezakan perkara yang halal dan juga yang haram. Dijaga betul Mu'adz bin Jabal ini. Mu'adz bin Jabal ini, tuan-tuan, adalah seorang sahabat Nabi daripada bangsa Yaman. Daripada bangsa Yaman. Kemudian dan juga Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang merupakan daripada golongan Ansar. Dan juga Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang yang terlibat di dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Dia ada dalam Islam, dia ada perjanjian Aqabah yang pertama dan juga perjanjian Aqabah yang kedua. Tuan-tuan boleh rujuk kitab-kitab sirah, tengok apakah dia isi kandungan perjanjian Aqabah yang pertama dan isi perjanjian Aqabah yang kedua. Kalau saya cerita kat sini kan panjang. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab-kitab sirah, insya-Allah. Jadinya Mu'adz bin Jabal ini kata Nabi SAW adalah salah seorang di kalangan umatku yang paling pandai membezakan halal dan haram. Maka inilah penghormatan yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Dan juga dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW bersabda, Mu'adz bin Jabal akan menjadi pemimpin bagi golongan ulama di padang mahsyar kelak. Mu'adz bin Jabal ini nanti di padang mahsyar, Mu'adz bin Jabal ini akan jadi ketua, pemimpin yang dipimpinnya adalah ulama-ulama. Ulama-ulama ni akan dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal ketika mana berada di padang mahsyar. Kalau tuan-tuan kita nak masuk dalam golongan, dalam pimpinan Mu'adz bin Jabal ini, jadilah seorang ulama. Ulama ni apa, tuan-tuan? Kita kena jadi hebat ke? Ulama ni adalah orang yang mempunyai ilmu, alim. Kalau kita nak berada di bawah pimpinan Mu'adz bin Jabal, kalau tuan-tuan nak di bawah pimpinan Fir'aun, silakan. Nak duduk di padang mahsyar itu di bawah pimpinan Qarun, silakan. Kerana di yaumul mahsyar ini nanti, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dikumpulkan sekalian makhluk. Semua sekali manusia, semua sekali binatang, apa sahaja yang namanya makhluk, maka semuanya akan dihimpunkan di padang mahsyar. Saya dah pernah ceritakan padang mahsyar itu letaknya kat mana? Wallahu a'lam. Padang mahsyar masih belum lagi diciptakan oleh Allah. Sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan cari padang mahsyar sampai mati pun tak jumpa. Sebab padang mahsyar ni belum ada lagi. Sampai masanya nanti akan Allah bangkitkan kita semua
di padang mahsyar, ketika itulah baru Allah ciptakan padang mahsyar. Di mana kedudukannya? Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Yang penting bukan dekat bumi. Bumi pun ketika itu dah tak ada, dah hancur. Baik. Itulah dia tentang beberapa hadis yang menceritakan tentang Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis yang pertama ini Nabi SAW menyatakan bahawa ketika baginda mengutuskan Muaz ke negeri Yaman. Dalam hadis ini baginda Nabi SAW mengutuskan Muaz ini ke Yaman. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab Muaz ini adalah daripada golongan Ansar dan juga daripada negara Yaman. Jadinya Nabi memilih Muaz bin Jabal ini untuk dihantar ke Yaman. Jadinya kenalah orang Yaman dihantar ke Yaman untuk apa? Innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa iza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tujuannya Nabi menghantar Muaz bin Jabal ini ke Yaman adalah supaya Muaz ini menyampaikan seruan kepada ahli kitab. Ahli kitab ni tuan-tuan, sebenarnya ahli kitab ni adalah orang yang cerdik pandai, yang berada di Yaman. Tetapi ahli kitab ini dia tak beriman kepada Allah dan Rasul. Ahli kitab ini adalah satu kumpulan, satu golongan manusia yang mengetahui tentang kitab Taurat, tentang kitab Injil. Mereka mahir, tetapi dengan kemahiran mereka itu, mereka memutar belitkan apa yang terkandung dalam Taurat, apa yang terkandung dalam Injil. Ini ahli kitab. Maka Nabi menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman ini untuk memberitahu kepada penduduk Yaman dan juga ahli kitab ini supaya yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampaikan kepada mereka ini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Jadinya Nabi memutuskan Muaz bin Jabal adalah untuk berdakwah. Berdakwah kepada penduduk Yaman dan juga ahli kitab. Sebab itu Nabi memilih Muaz, sebab Muaz orang Yaman dan dia menyampaikan seruan itu kepada orang Yaman. Dia lebih kenal orang Yaman tu macam mana. Dia lebih kenal penduduk di negara dia, di negeri tempat dia lebih kenal. Terbalik dengan kita kat Malaysia ni. Saya tuan-tuan, saya tak ada kuliah dekat tempat saya. Saya tak ada kuliah kat masjid saya. Tempat saya tak ada kuliah kat masjid tempat saya. Saya banyak kuliah, semua kuliah saya kat luar kawasan. Ni, Parit Kasih, Parit Besar, apa ni yang paling jauh kat Simpang 5. Semua keluar. Saya tak ada kuliah saya di masjid di kawasan Sukak Punggur pun kat tempat saya ni, saya tak ada kuliah kat situ. Susah tuan-tuan. Kita nak menyampaikan sesuatu ini kepada penduduk yang berada di tempat kita ni, dia susah. Sebab hari-hari kita nampak, hari-hari kita jumpa. Nanti kalau kita kuliah kan, sudah Ustaz. Itu yang kita mana tu. Dia tahu rumah kita kat mana. Yang dia tengok, oh, Ustaz ada ni, oh Allah, Ustaz keluar atau mandi mana-mana lah. Sebenarnya susah. Kita nak menyampaikan tu susah. Sebab dia mungkin tahu perangai kita katnya. Perangai kita bukan tak baik pun, kita baik je. Tapi bila-bila dia kata, alah, sudahlah,
sama je. Contoh, tu yang mana tu? Baik aku pergi kat luar orang tak kenal. Kan? Cakap apa pun orang tak kenal. Tapi taklah kita sampai buat perkara-perkara yang tak patutnya. Baik. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, dalam hadis yang lain, wa fi riwayatin, dalam hadis yang lain ada disebutkan falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Menurut satu riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah dakwah yang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka ialah dakwah supaya mereka mengakui keesaan Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah, maka yang penting, yang pertama yang kena ada dalam diri kita, yang kita kena belajar adalah tentang i'tiqad, kepercayaan kepada Allah, akidah kita. Tuan-tuan dan puan-puan tengok, Nabi SAW sebelum Nabi menyampaikan suruhan-suruhan yang lain, terlebih dahulu Nabi menyampaikan tentang akidah kepada para sahabat, supaya akidah mereka ini betul-betul akidah yang mantap. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah akidah kita ni tak kuat, bermakna apa yang Nabi perintahkan kepada kita untuk kita buat, agak-agak kita ikut tak? Ikut tak? Akidah kita tak kuat, kepercayaan kita kepada Nabi tak kuat. Tuan-tuan bayangkan kalau para sahabat tak percaya pada Nabi, rasa-rasanya kalau Nabi perintahkan, wahai sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat, agak-agak para sahabat solat tak? Tak solat. Sebab itu Nabi menanamkan yang pertama akidah. Tauhid. Kat sini ada kuliah tauhid? Ada? Tak ada lagi Tauhid ni tak berani lah tuan-tuan. Sebab dia tauhid ni dia bermain dengan kita punya kepercayaan akidah kita, mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Berat tuan-tuan. Kalau saya sampaikan nanti lain, tuan-tuan faham lain, habis. Saya sampaikan A, tuan-tuan faham pusing. Tak sampai A. Susah. Jadi kalau tuan-tuan nak cari ustaz yang menyampaikan tentang tauhid ini, tuan-tuan carilah yang betul-betul mahir, yang betul-betul memang ada kepakaran dalam bidang tauhid. Dia berat tuan-tuan. Tauhid ni berat. Sebab dia berkaitan dengan akidah kepercayaan kita. Baik. Kemudian ada riwayat yang lain juga, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Dan pada satu riwayat pula, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau mengajak mereka kepadanya ialah tunjang atau asas ibadah kepada Allah. Tadi dalam riwayat yang pertama tadi, hadis yang saya baca tadi mula-mula tadi adalah Nabi menyuruh Muaz supaya menyampaikan seruan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dalam hadis yang lain ada pula pendapat yang mengatakan bahawa Nabi menyuruh Muaz supaya berdakwah, supaya mereka ini mengakui keesaan Allah. Dan ada riwayat yang lain pula, Nabi menyuruh Muaz supaya menyuruh mereka ini beribadah kepada Allah. Ini bidang hadis tuan-tuan dan puan-puan. Bidang hadis ni dia ada hadis, kemudian dia ada riwayat-riwayat yang lain. Dia ada hadis yang seakan-akan sama, tetapi ada dia punya yang lain. Baik. Hadis yang pertama ini mengandungi tentang yang pertama, Islam berkembang dengan jalan dakwah.
Yang kedua, pemilihan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang ditugaskan berdakwah. Yang ketiga, dakwah Islamiyah wajib disampaikan kepada umat manusia termasuk kaum Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, asas agama ialah ma'rifatullah. Maka kita huraikan yang pertama. Kita huraikan yang pertama dulu. Masa dah nak habis. Yang pertama, Islam berkembang dengan jalan dakwah. Islam sebagaimana yang sedia maklum adalah agama yang berasaskan i'tiqad atau kepercayaan mengenai perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya yang wajib dipegang teguh oleh setiap penganutnya. Kalau dekat negara Arab tak mustahil lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dakwah itu disampaikan oleh baginda Nabi. Bagaimana Islam itu boleh sampai di Malaysia? Bagaimana Islam boleh sampai ke Malaysia? Sedangkan Nabi itu berada di Mekah, berada di Madinah, di negara Arab. Kita ni Malaysia bukan negara Arab. Bagaimana Islam itu boleh sampai? Macam mana kita boleh belajar tentang agama Islam? Macam mana kita boleh tahu tentang agama Islam? Macam mana tuan-tuan? Baca sejarah. Sejarah negeri Melaka. Sejarah negeri Melaka. Pada zaman dulu, Melaka ini adalah sebuah negeri yang merupakan negeri perdagangan. Pedagang-pedagang yang daripada, contohnya daripada Arab, dia nak pergi ke negara China sebagai contoh, maka dia lalu negeri Melaka dan dia akan singgah di negeri Melaka. Jadi orang-orang Arab yang singgah di negeri Melaka ini, mereka lah yang mula-mula menyebarkan Islam kepada penduduk di tanah Melayu, di Melaka ketika itu. Jadi sebab itulah adanya masuknya Sultan Melaka ketika itu masuk ataupun memeluk agama Islam. Saya lupa nama Islam dia apa, Sultan apa entah namanya. Yang saya tahu nama bukan Islam dia, Parameswara. Parameswara tu dia yang buka negeri Melaka tu. Banyaklah cerita yang saya dengar, tak tahulah mana tu betul kan. Nampak apa tu kancil tendang apa dekat pokok Melaka lah benda. Sejarah cerita Melaka tu lah. Tapi yang malangnya bagi negeri Melaka ni adalah kerana sultannya lari. Sampai ke hari ni Melaka tak ada sultan. Tak patut sultan lagi. Dah kesian Melaka tak ada sultan. Sultan dia lari kat mana tak tahu. Saya rasa dia lari kat mana tak tahu. Sebab takut perang, maka sultannya lari. Jadi sebab itu ketika itu sampainya Islam di negeri Melaka dan di tanah Melayu. Bermula dari situlah kita ni tahu tentang agama Islam. Baik. Untuk meresapkan sesuatu kepercayaan ke dalam hati, tak dapat tidak berkehendak kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya dalam masa menjalankan dakwah dengan memberi penerangan yang jelas dan berkesan sesuai dengan keadaan zaman dan keadaan orang-orang yang ditujukan dakwah Islamiah itu kepadanya. Tuan-tuan, dakwah zaman dulu dengan dakwah zaman sekarang ni boleh tak kita samakan? Cara penyampaian ni boleh sama tak? Tak boleh sama. Orang sekarang ni lebih kepada teknologi canggih. Kalau kita jenis cakap aja, orang satu ambung pun tak faham. Ustaz ni cakap satu patah pun aku tak faham. Kalau ustaz yang ceramahnya ada kona-kona pusing sikit, agak-agak ustaz ni ceramah best lah, aku faham ni. Tolong ni, minggu depan datang lagi lah. Kalau ustaz cakap, satu tak faham, minggu depan agak marah, aku tak nak datang. Sebab apa? Tak faham. Zaman dah berubah. Jadi cara kita berdakwah juga kena berubah.
Bahannya apa? Ni ada rakam ni masuk YouTube. Patutnya bayar mahal masuk YouTube. Betul. Tapi sedih kadang-kadang tengok YouTube, tengok 40 orang dia tengok, alamak sampaikanlah, share lah video ni, kita jadi terkenal kan. Sekarang 40 orang tengok, berduduk balik kasih je tengok, tak terkenal lah. Share kan pada grup saudara mara, grup adik-beradik kan, share lah. Tengok 20 orang, ada satu video saya tengok 12 orang, alamak sedihnya. Kita azan sekejap. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadinya dakwah yang kita lakukan pada masa ini, kita kena sesuaikan dengan keadaan zaman kita pada masa ini. Sebagai contoh, ada jemaah kita, contohnya jemaah tabligh. Jemaah tabligh ini mereka berdakwah daripada rumah ke rumah. Mereka akan pergi rumah, ketuk, bagi salam, kemudian mereka akan dakwah di situ. Mereka akan cakap, jomlah kita datang masjid, kita ada buat sikit majlis, ada buat sedikit tazkirah. Itu bagi orang yang dengar, orang yang layan, orang yang menyambut kedatangan mereka, itu dah cukup baik lah. Sebab ada di antara kita, bila nampak orang tabligh sampai je, pintu dah tutup lah. Siap pesan dengan anak dia lagi, diam-diam nanti orang tu datang, jangan jawab salam dia, diam je. Tapi TV buka, suara ada. Bila orang tu datang, Assalamualaikum, abah kata jangan cakap, diam. Dia pesan pada adik-adik dia. Orang tu bagi salam lagi, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Tak jawab. Orang nak jomlah kita balik. Bila balik, bapak tu buat cakap, dah boleh cakap dah. Ada tuan-tuan, orang yang di antara kita lah, tak semua. Kenapa? Sebab kita kena sesuaikanlah dengan keadaan zaman. Ini contohnya masjid Baik Kasih ni dia canggih lah. Dia ada rakam YouTube. Ada satu masjid lagi di tempat saya kuliah di Parit Besar, dia Facebook live. Itu ramai juga. Baik. Kemudian akidah kepercayaan tidak akan dapat dimasukkan ke dalam jiwa seseorang dengan jalan kekerasan atau paksaan. Maka tuan-tuan datang masjid ni, tuan-tuan datang dengar kuliah saya ni, ada orang paksa ke? Ada orang paksa ke? Jom pergi ikut ayah pergi kuliah, pergi masjid. Tak nak ayah, tak nak tidur rumah malam. Ada paksaan tak? Tak ada paksaan. Imam malam ikut abang pergi masjid, ustaz ada kuliah, tak nak abang, saya penat awak tidur rumah malam ni. Ada tak masalah macam tu? Tak ada kan? Kita datang dengan kerelaan dan juga keikhlasan hati kita untuk kita datang masjid, untuk kita dengar kuliah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dalam agama Islam kita ini, kita tak boleh memaksa orang lain. Sebagai contoh, kita tak boleh paksa orang agama lain supaya mereka menerima agama Islam, supaya mereka masuk agama Islam. Tak boleh paksa. Sebab Islam itu bukan agama paksaan. Dan Islam tidak dikira sah jika seseorang itu pura-pura Islam pada zahirnya, sedang hatinya kosong dari akidah kepercayaan yang diakui dan diyakininya. Tuan-tuan, ini biasa berlaku, berhati-hati. Biasa berlaku apabila ada seorang lelaki Islam, dia jatuh cinta, dia suka dengan seorang perempuan bukan Islam. Kemudian syarat nak kahwin, awak nak kahwin dengan saya, syaratnya awak kena masuk agama Islam. Jadi sayang punya pasal, perempuan tu pun masuk agama Islam. Tapi dalam hati dia, tuan-tuan, kita tahu tak? Ikhlas ke tak ikhlas dia? Sungguh-sungguh ke tak? Ataupun dia masuk Islam tu sekadar dia nak kahwin dengan kita je? Ataupun dia pura-pura pada zahirnya saja, sedangkan hatinya tak. Itu kita kena hati-hati lah. Tapi kalau betul-betul kita bimbing orang-orang ini yang bukan Islam, mereka masuk agama Islam, kalau betul dengan cara bimbingan kita, maka insyaAllah dia akan kekal. Baik, kemudian dengan itu nyatalah tidak benarnya orang-orang yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW
telah menyebarkan Islam dengan pedang, kerana kuasa pedang tidak dapat memasukkan kepercayaan ke dalam hati seseorang. Peperangan jihad yang pernah dilancarkan oleh baginda Nabi SAW adalah untuk membela Islam dan umat Islam dari pencerobohan musuh. Nabi berperang tu bukan Nabi paksa orang-orang musyrikin masuk agama Islam. Nabi berperang kerana Nabi mempertahankan agama dan juga Mekah ataupun tempatnya. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalaulah satu hari nanti kita berdepan dengan satu detik yang mana adanya pedang dekat leher kita, adanya pistol dekat dahi kita ni, yang menyuruh kita supaya menyekutukan Allah, rasa-rasa kita buat tak buat? Ni pistol kat dahi, kau tak cakap, tembak kau. Agak-agak kita ni, akidah kita ni, keimanan kita ni agak-agak kita kuat ke tak kuat ni tuan-tuan. Kita tanyalah kita punya apa kata orang tu, tepuk dada, tanya iman, jangan tanya selera. Tanya selera, tanya perut. Tanya iman kita, adakah iman kita ni kuat ataupun tidak? Iman ni dia satu benda yang kadang-kadang dia al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini kadang-kadang satu hari dia ada tingkatan iman tu kita naik. Ada satu masa tu kadang-kadang iman kita ni dia jatuh, down sikit jatuh. Tu. Iman yang baik adalah iman yang sentiasa bertambah, setiap hari keimanannya bertambah. Tapi apakah daya, kita ni manusia biasa, ada kalanya kadang-kala keimanan kita itu berkurangan. Tapi tuan-tuan, selagi mana adanya iman dalam hati kita, adanya iman dalam diri kita, insya-Allah tuan-tuan, keselamatan kita di dunia dan di akhirat ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana ada iman. Jangan sampai tak ada iman langsung habis kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa cukuplah sampai di huraian yang pertama. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk pada huraian yang kedua, iaitu tentang pemilihan orang-orang yang ditugaskan untuk berdakwah. Kita nak tengok siapakah dia orang-orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah. InsyaAllah pada minggu akan datang. Cukuplah sampai situ. Tak payah panjang-panjang tuan-tuan. Sebab ada orang kadang tak suka ni panjang-panjang. Ustaz dah masuk waktu lama ni. Tapi baik kasih dia tengok duduk tak bangun-bangun. Tempat lain tuan-tuan, tempat lain ni saya tak cerita orang lah, sebab saya cerita tempat lain, saya tak khususkan dalam tempat. Ada tempat tu bila ustaz tu lebih 5 minit pun lebih, botol ni dah tak boleh duduk kejap lah tuan-tuan. Kejap kakinya runjuk, kejap kan macam-macam lah. 10 minit ni ustaz ni dah 10 minit ni. Tengok jam, tengok ustaz, tengok jam ustaz. 15 minit tuan-tuan, bangun, tak motor, balik. Saya pernah jumpa, waktu saya cerita. Saya jumpa waktu saya cerita. Betul tuan-tuan dan puan, ini cerita betul. 15 minit ustaz tak habis. Ustaz sudah lah cakap tak habis. Esok minggu depan harus sambung, bulan depan harus sambung. Tak motor balik. Nak cakap macam mana? Berlaku. Tapi kat sini alhamdulillah masih duduk ujung kaki pun tak apalah tuan-tuan kita faham lah, masing-masing kaki dah second hand, dah lama kan. Mudah-mudahan insyaAllah kita jumpa dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kita kesihatan yang baik, diberikan kita dilindungan daripada segala bala bencana. InsyaAllah tuan-tuan, sekian saja. Marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.